Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hidayah binti Muhammad Ashdi. Boleh panggil Dayah je. Okey, pertama sekali Dayah nak ucapkan terima kasih kepada semua sebab dapat hadir pada sesi kita yang pertama, iaitu dalam sesi pengurusan tekanan. Okey, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, Dayah nak tahulah nama and then nama panggilan korang and then korang berasal daripada mana. So, boleh mulakan? Okay, saya mula dulu. Okay. Nama saya Aisyah binti Zailan. Saya asal daripada Kota Baru, Kelantan. Okay. Teruskan. Okay. Nama saya Nurul Atikah binti Azhar. Saya berasal daripada Bacok, Kelantan. Nama saya Kifah binti Muhammad Jafri. Boleh panggil Kifah ataupun Tak Kifah. Asal daripada Perak. Okay, so nama saya Muhammad bin Muhammad Nasaruddin. Boleh panggil Muhammad. Dan saya daripada Puchong, Selangor. Okey, terima kasih untuk semua yang perkenalkan diri. Okey, Dayah harap kita boleh bekerjasama untuk habiskan sesi kita pada hari inilah. Okey, before Dayah nak mula pada hari ini, okey, Dayah akan bagi tahu dulu apa objektif sesi kita pada hari ini. Okey, yang pertama adalah untuk mengetahui cara-cara pengurusan tekanan yang betul. And then yang kedua adalah untuk mengenal pasti kaedah ataupun cara macam mana kita nak hadapi tekanan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kesan negatif sekiranya kita tidak menangani tekanan yang kita hadapi. Apa yang akan terjadi? Okey. So biasanya macam dalam kehidupan seharian kita mesti kita macam banyak lalui tekanan, masalah sekeliling kita. Depends lah kepada orang macam mana tekanan tu datang dalam pelbagai bentuk. And then tekanan tu juga berbeza. Kalau macam orang yang bekerja, tekanan dia mungkin dari segi persekitaran tempat kerja dia. And then kalau macam seorang pelajar mungkin tekanan dia adalah melalui sepanjang tempoh pembelajaran dia. So setiap orang tu dia berbeza lah. So kita akan tengok dengan lebih terperinci apa itu tekanan. Tapi Dayah nak tanya pendapat korang semua, apa yang korang faham tentang tekanan? Ataupun tekanan tu boleh kita cakap dia sebagai apa? So boleh bagi pandangan masing-masing. Boleh mulakan siapa-siapa je. Okey, kalau macam bagi pandangan Takifah, tekanan ni ada satu tekanan daripada sudut negatif, ada satu tekanan daripada sudut positif. Sudut negatif ni boleh menyebabkan kita sakit, kita selalu berfikir macam overthinking, benda macam tu. Yang daripada sudut positifnya, contohnya nak hantar assignment esok. So kita akan berada dalam tekanan dan kita akan buat kerja tu sehabis cepat dan sebaik mungkin. Macam tu. Okey, itu pada pandangan Takifah. Okay, terima kasih. Kalau pandangan Aisyah pula, kalau tekanan in English stress kan. So dia macam stress ni dia macam pressure lah. Kalau macam ada dia macam tekanan ni bagi Aisyah dia berlaku bila kita ada masalah. Macam contoh kita ada masalah dekat tempat kerja ke ataupun masalah dekat rumah dengan family. So dia macam tekanan, dia macam ada pressure, ada masalah macam tu. So yang tu saya rasa sebagai salah satu tekanan bagi Aisyah. Okay, Tika Muhammad. Kalau bagi Tika, tekanan ni macam tindak balas emosi fizikal seperti Aisyah cakap, masalah yang berlaku dan yang menyebabkan perubahan dalam diri seseorang itu. Lagi berdasarkan pandangan Tika juga, tekanan dapat memberikan banyak keburukan lah, terutama kemurungan dan pelbagai lagi lah. Okay, itu saja. Teruskan Muhammad. Bagi saya, tekanan ni ada satu masalah yang menimpa kita sehingga menyebabkan tingkah laku kita berubah. Daripada jadi yang normal kepada yang tidak normal. Sebab apa? Stres ni dia boleh efek daripada pelbagai sudut. Lebih kurang macam itulah. Okay, itu saja. Okay, terima kasih untuk pandangan masing-masing. Okay, so setiap orang ada pandangan tersendiri tentang tekanan dan stres.
Okey, kalau bagi Dayah juga tekanan ni adalah satu desakan ataupun kita panggil dia dalam keadaan terpaksa. Maksudnya macam kita terdesak ataupun kita terpaksa untuk buat sesuatu tu mungkin juga dalam keadaan yang kita tak rela yang boleh menyebabkan datang tekanan. And then macam Takifah cakap tadi, tekanan juga boleh hadir dalam dua sudut, iaitu sudut yang positif dan juga sudut yang negatif. Macam kalau sudut yang positif tu dia boleh bagi kita semangat lah untuk kita buat sesuatu dengan lebih baik. Kalau yang sudut negatif lah dia boleh menjejaskan kita punya tubuh badan kita, emosi kita. Biasanya kalau kita macam hadapi tekanan kita macam mesti kita rasa macam stres. Stres ni dia boleh akibatkan banyak benda terhadap tubuh badan kita. So banyaklah sebenarnya definisi tekanan ni dia ikut orang. Apa yang orang tu alami, apa yang orang tu rasa, dia boleh mendefinisikan berdasarkan situasi yang dia alami. Okey, seterusnya. Sekarang kan kita kan belajar online kan. So macam biasalah kalau belajar online ni mesti kita tipulah kalau kita tak ada tekanan ataupun kita tak ada masalah tersendiri. So Daya nak tanya setiap orang, apa tekanan ataupun permasalahan yang korang hadapi sepanjang kita belajar online ni? Teruk ke? Boleh share lah. Kalau korang rasa nak share, boleh share. Apa tekanan yang korang hadapi? Kalau situasi Aisyah, Aisyah sedang belajar mengikuti kelas online and Aisyah ada buat part time. So Aisyah lebih kurang macam multitasking lah sekarang ni. So dekat situ Aisyah ada tekanan sebab kadang-kadang sebab Aisyah rasa Aisyah boleh bahagikan masa kan kerja and also belajar. Tapi Aisyah boleh je uruskan masa, cuma dia ada macam tekanan yang banyak sikit lah berbanding dengan orang lain. Sebab orang lain dia just belajar je and Aisyah buat part time kan. Maybe ada juga yang buat part time macam Aisyah. So dia macam bila multitasking ni dia tak senang. So yang itulah tekanan yang Aisyah hadapi sekarang. Belajar and also kerja. Okay, faham. Sebab kita memang tak mudah untuk buat dua benda ataupun banyak benda dalam satu masa. So dia akan bagi tekanan lah pada diri kita. Okay. Macam Takifah, macam kalau hari cuti, Takifah akan tolong ayah dekat kedai. So benda tu dia jadi macam pressure sebab lepas balik kerja kita dah letih lah. Lepas tu petang tu minta buat apa malam tu nak start buat kerja. Cuma jadi letih. Kadang-kadang tu kalau cuti tu jarang lah buat assignment sebab letih kan. Lepas tu yang kedua, masalah lain. Memang problem sangat. Kalau tak hujan pun dah ada problem. Kalau hujan lagi ada problem. Itu dia. Okay. Terusnya? Okay, kalau Atikah tekanan dalam belajar sebab terpaksa berdepan dengan laptop ataupun iPad yang menyebabkan Atikah sakit mata. Lepas tu terpaksa fokus dengan komputer. Lepas yang menyebabkan Atikah jadi tekanan lah sebab terpaksa fokus dan tidak dapat lihat keadaan sekeliling kan. Tu tekanan. Lepas tu tekanan dari segi line biasanya kat rumah kurang lah, tambah-tambah kawasan Tikah kan kurang sangat line kan. Itulah menyebabkan tekanan time belajar. Okay. Dan kalau macam saya pula, tekanan yang saya hadapi masa kelas online ni sebenarnya daripada parents lah ataupun family. Sebab bila kita berdepan dengan laptop atau berdepan dengan phone, mereka mungkin ingat kita sedang main game ke apa semua kan. Jadi mereka tak faham apa yang kita sedang lalui. Contoh kita tengah nak fokus kelas ni, kejap lagi mak panggil, tolong buang sampah ni, tolong tu. Sedangkan kita tengah kelas online. So itu dah bagi kita tekanan sebab kita nak fokus, kita nak faham apa yang lecturer ajar. Tapi disebabkan parents yang mungkin ada yang parents yang jenis new school, ada yang parents jenis old school, diorang tak faham kita sekarang ni dalam talian. Mungkin dia ingat kita duduk rumah je kan, kita tak pergi U. Jadi mereka ingat kita duduk rumah ni asyik nak hadap laptop je. So itu salah satu tekanan.
Dan yang seterusnya, tekanan yang kedua yang saya dapat macam sekarang ni, saya pun tertekan juga. Bila saya kata saya ada meeting atau saya ada assignment ke apa, dia cakap lah, kau kerja nak lari je. Nak lari daripada buat kerja je. Tapi dia orang tak faham. Itu yang tekanan yang sebenarnya saya tengah lalui. Bukan saya juga, mungkin daripada pelajar-pelajar yang lain pun akan hadapi tekanan yang sama lah. Itu dia daripada saya. Okey, terima kasih. So, setiap orang ada tekanan yang berbeza bergantung kepada macam mana keadaan kita dekat rumah. Macam Muhammad tadi, tekanan macam tu. So, setiap orang dia ada tekanan yang berbeza. Okey, so disebabkan macam tekanan ataupun permasalahan yang korang hadapi ni, macam mana cara ataupun kaedah yang korang guna untuk korang atasi tekanan yang korang hadapi tu? Apa yang korang buat bila korang tahu macam, okey, contoh Muhammad tadi, mak dia parents dia jenisnya macam tu. So, apa cara yang korang guna untuk bagi dia orang faham? Maksudnya macam mana korang buat? Okey, share dengan Dayah. Okay, macam saya nak share sikit apa yang saya buat nak bagi diorang tahu apa yang saya buat. Kebiasaannya bila saya ada kelas, saya akan buka kuat suara yang sangat kuat. So bila lecturer cakap tu kan, biar bukan saya je belajar, mak saya pun mungkin akan belajar benda yang sama. Macam tu. So itu cara saya lah. So mungkin dia lah kata, awak ada kelas ni, tak apalah, kelas dulu. Mak saya macam tu. Sebab mungkin diorang tak faham kalau macam kita pakai earphone, kebiasaannya dia tengok kita menghadap phone kan. Contoh kita main phone, padahal kita tengah dengar kelas ni. Tapi dia punya expectation kita macam tu. So apa yang saya buat, saya buka earphone, saya bagi semua orang dengar. So diorang pun akan faham. So macam meeting pun sama. Contoh saya cakap, saya akan bagi tahulah. Biasanya saya akan lebih pada short talk lah. Saya akan cakap, saya sekarang tengah ada meeting ataupun saya tengah ada kelas ni. Kalau boleh tolonglah jangan panggil. Saya akan cakap macam tu. Jangan kacau saya tengah kelas sebab saya nak fokus. Mak nak saya berjaya kan. Bagi saya berjaya. Saya akan cakap macam tu lah. So mak saya atau family saya akan faham dari segi macam tu lah. Tapi macam biasanya itu mak ayah. Tapi kalau adik-beradik ni biasalah, diorang kan suka menyakat apa semua. So macam bila kita tengah kelas ke apa, diorang mula nak kacau. Macam before this ada satu sesi tu yang saya kena kacau pun sebab kita boleh nampak kat situ kan. Itu tekanan juga tu sebenarnya. So macam mana saya uruskan, saya dari segi slow talk, saya cakap terus terang je. Itu daripada saya lah. Okay, bagus. Seterusnya? Kalau macam Aisyah pula, Aisyah tak, macam sekarang ni kan kita punya tanggungjawab utama kita kan sebagai seorang pelajar kan. So kerja part time tu Aisyah tak adalah macam tak fokus sangat. Dua-dua tanggungjawab kan. So kalau macam tempat kerja Aisyah ni macam fleksibel. So bos Aisyah pula dia jenis macam memahami. So kalau ada apa-apa macam kelas ataupun benda yang penting, Aisyah akan utamakan pelajar dulu berbanding dengan kerja. So Aisyah memang untuk mengelakkan Aisyah stres, Aisyah tak fokus sangat. Bukan maksud Aisyah tak risau sangat lah. Tak adalah macam fokus terlampau banyak kepada kerja. Sebab Aisyah kan tengah belajar kan sekarang kan. So Aisyah macam apa-apa kalau ada meeting ke apa semua, Aisyah utamakan belajar daripada bekerja. Sebab sekarang memang kerja utama Aisyah adalah belajar berbanding kerja. So Aisyah elak tekanan. Macam Takifah pula, macam masalah lain tu, kadang-kadang akan pergi rumah mak saudara. Contoh kalau memadam macam urgent apa semua, orang akan pergi rumah mak saudara. Contoh, tapi kalau masa cuti apa semua, macam dulu kes tak teruk sangat kan, macam boleh keluar rumah apa semua lagi, Takifah akan pergi CC. So cari seksa maklumat apa semua, simpan, lepas tu balik rumah tu barulah buat. Contoh kalau cari Takifah atasi untuk masalah lain. Terima kasih. Okey, kalau bagi Atikah kan, Atikah stres menghadap laptop macam tu kan. Lepas tu kalau Atikah nak tekanan tu, Atikah lakukan aktiviti macam berjalan walaupun pergi keluar rumah je. Lepas tu dengan benda tu Atikah boleh hilangkan stres sebab tengok dunia luar kan. Lepas tu ceritakan masalah terutama dengan orang yang kita rapat lah. Okay, bagus cara masing-masing cuba untuk atasi tekanan ataupun masalah yang dihadapi.
Macam betul juga apa yang Tika cakap tu. Sebenarnya bila kita ada sesuatu masalah, bila masalah tu melibatkan diri kita, so sebenarnya bila kita buat sesuatu yang bukanlah berfaedah, maksudnya benda yang kita suka. Macam Tika tadi dia berjalan keluar and then dia cerita, dia share masalah dia dengan orang yang orang terdekat dia. Okay, sebenarnya benda tu membantu tau. Kalau macam bagi Dayah sendiri, kalau Dayah stres atau dia ada satu tekanan, dia juga akan buat benda yang sama. Dia akan buat something yang Dayah rasa Dayah suka. Even benda tu nampak macam sekecil-kecil benda je. Kita keluar, kita naik motor ke jalan-jalan. Tapi benda tu sangat memberi kesan yang positif. Sebab bila kita balik, kita rasa macam, oh aku kena berhenti sekejap daripada buat benda ni. And then aku kena ada masa untuk diri aku sekejap untuk aku pulih balik macam tu. So sebenarnya benda tu bagus lah untuk diri kita. Okay, Dayah nak tanya pendapat lah. Apa kesan ataupun apa akibat yang seseorang individu tu boleh alami ataupun boleh hadapi kalau dia tidak menguruskan stres ataupun tekanan yang dia alami? Boleh kongsi pendapat dengan Dayah? Okey, pendapat Tika, bukan pendapat lah sebab Tika sudah mengalami, ada yang orang terdekat tidak dapat mengatasi tekanan. Biasa yang pernah dilakukan, dia nak bunuh diri, lepas tu sakit diri sendirilah. Memang takut sebab orang yang terdekat, lepas tu kawan baik sendiri kan. Memang kalau perkara kecil pun kalau dia membuat dia terasa, dia akan menjadi tekanan. Walaupun benda tu kecil, tapi benda tu akan membuatkan dia nak bunuh diri. Yang paling kita takut sekali itu yang dia nak bunuh diri, duduk berhenti tengah jalan. Lepas tu duduk sampai kereta tu, sikit nak langgar dia. Tu lah yang paling, lepas tu yang baru-baru terjadi raya tu. Lepas tu memang tu lah paling menakutkan lah. Kalau bagi pendapat Aisyah pula, kalau ada seseorang tu dia susah ataupun tak tahu macam mana nak uruskan tekanan dia, macam Atika cakap tadi, dia macam maybe dia akan nak bunuh diri, nak sakitkan diri sendiri. Benda tu maybe kalau orang yang tak berada di dalam situasi dia mungkin macam pelik, kenapa nak bunuh diri, kenapa nak sakitkan diri, tak sakit ke? Tapi sebenarnya diorang tengah mengalami situasi yang sangat teruk, sangat dahsyat, and dia memang tertekan, and memang dia memang Aisyah rasa orang yang ada tekanan yang melampau ni, dia tak boleh kawal emosi dia tak stabil macam tu kan. Sebab tu dia nak sakitkan diri sendiri. Macam kawan Aisyah pun ada juga yang jadi macam dia tak boleh nak uruskan tekanan dia kan, dia nangis, lepas tu dia buat keputusan yang merapu. Macam tu lah kalau dia tak boleh nak uruskan tekanan dia dengan betul. Pada kita Kifah pula, kalau tak urus kan betul-betul ni, kita akan jadi seorang yang overthinking, yang terlalu overthinking. Kadang-kadang tu sampai tak boleh tidur ataupun tidur yang berpanjang sebab benda tu sebenarnya bagi kesan. Lepas tu yang kedua, macam Aisyah cakap, emosi kita tak menentu, kita jadi cepat marah. Kadang tu pen jatuh sikit pun tapi melenting macam juga. Lepas tu yang ketiga akan menyebabkan masalah kesihatan, terutamanya perempuan, sebab mengikut doktor persen perempuan jangan terlalu sen sebab tujuan perempuan sebab mudah untuk dapat sakit sis. Sebab 80% hingga 90% punca utama sakit sis adalah stres berbanding dengan pemakanan. Pemakanan itu jatuh kepada nombor 2. Lepas tu ada bekas cikgu, sekarang dia dah arwah. Punca utama dia dapat kanser payudara adalah sebab dia stres. Macam sebab dia tertekan. So kiranya kita memang kena atasi betul-betul tekanan ni sebab banyak kesan negatif daripada positif sebenarnya. Okey, terima kasih. Okay. Bagi pendapat saya pula, kalau kita dapat lihat tekanan ni kebanyakannya daripada orang yang baru lepas berkahwin. Kalau kita dapat tengok lah dari segi stres. Sebab kalau kita tengok daripada statistik keganasan rumah tangga, kebanyakannya yang berlaku ni adalah daripada pihak suami yang tertekan dengan masalah kewangan,
dan sebagainya yang menyebabkan dia marah, dia pukul isteri dan sebagainya. Kalau kita tengok sebab apa dia pukul macam tu? Sebab dia stres. Sebab apa dia stres? Sebab dia ada masalah. Bila ada masalah tu memberi tekanan kepada dia. Itu yang pertama. Yang dia mengakibatkan dia adalah salah satunya dia mengakibatkan kecederaan kepada orang lain. Sebab apa? Dia melepaskan tekanan dia tu kepada orang-orang yang lemah. Sebab apa? Dia stres. Okay, yang kedua adalah dari segi biasanya orang-orang yang tak berfikir panjang lah. Bila dia stres je, dia akan ambil dadah. Yang ini memang kita biasa dengar, kenapa orang tu ambil dadah? Salah satu dia daripada dia stres. Sebab apa? Dia kata dengan stres tu dia dapat kawal stres dia dengan dia hisap dadah. So dia akan ambil benda-benda yang akan merosakkan badan dia. Dan bagi perempuan pula kalau stres kebiasaannya dia tak akan ambil dadah tapi dia akan ambil pemakanan yang berlebihan. Mana dia akan makan sebab dia terlalu stres. Itu biasanya bagi inilah. So itu salah satu akibat-akibat yang saya boleh bagi pendapat saya lah. Okay, so macam kalau berdasarkan apa yang korang cerita tadi, so kita dapat dengar sendiri sebenarnya sangat teruk ataupun kesan apabila seseorang tu dia tak dapat nak atasi ataupun tangani dia punya tekanan. Sebab stres ni bukan benda yang main-main. Pada asalnya memang stres ni adalah kita kata dia macam benda yang kecil. Alah, stres dia pun rehatlah, nanti hilanglah stres tu. Tapi setengah orang bila kita anggap benda tu remeh, sebenarnya bagi dia benda tu benda yang besar. Even bagi kita kecil tapi bagi dia besar. Jadi kita sebagai macam kawan ke ataupun orang terdekat kita sepatutnya support orang. Sebab kita tahu daripada stres juga, daripada tekanan boleh jadi kepada depression. Okey, macam-macam lah boleh menyebabkan bunuh diri tadi. Macam-macam kejadian yang buruk yang boleh menimpa berpunca hanya daripada stres. Jadi kita kalau macam ada orang yang terdekat, ada kawan kita kena support orang ataupun kita kena tanya. Kalau macam kita tak tahu jalan penyelesaian pun, at least kita macam tenangkan dia and then cadangkan dia apa-apa ke aktiviti yang dia boleh buat untuk dia tenangkan diri dia. Jangan bila dia stres kita macam tambah. Maksudnya kita buat dia lagi rasa down. Itu sebenarnya bahaya. Tambah-tambah sekarang bila PKP, macam Muhammad cakap tadi, kalau macam pelajar mungkin kita akan stres. Macam kita pun pernah dengar kan, sejak daripada pembelajaran atas talian ni, banyak sangat kes-kes ada student yang bunuh diri dalam bilik dekat U, macam semua sebab stres belajar secara atas talian ataupun assignment yang banyak. Kalau macam untuk orang yang bekerja ataupun orang yang dah berkahwin, okey, stres dia macam Muhammad cakap tadi. Kalau yang dah berkahwin, mungkin daripada segi keuangan. So macam bila kita tak ada duit and then kita boleh bergaduh suami isteri. So stres tu daripada benda kecil dia akan boleh jadi benda yang besar lah. Okey, so macam Dayak ada beberapa tips, bukan tips lah, maksudnya macam cara lah untuk kita uruskan kita punya tekanan ni kan. Okey, yang pertama adalah kita hadkan komitmen kita. Okey, macam kita tahu masing-masing ada komitmen yang sangat besar sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang pekerja semua. Jadi memang benda tu penting. Tapi kita sebagai manusia kita perlu hadkan komitmen kita. Kita perlu buat sesuatu mengikut keutamaan. Maksudnya macam jangan terlalu fokus untuk buat semua benda dalam sesuatu masa. Sebab kita and badan kita perlukan rehat, perlukan masa untuk refresh balik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenali situasi. Okey, kenapa Daya cakap kenali situasi? Sebab bila kita ada sesuatu masalah, kita kena tengok dulu apa punca masalah kita. Kita kena tengok situasi masalah kita. Sebab bila kita kaji daripada situ, baru kita boleh fikir jalan penyelesaian ataupun kaedah yang kita boleh ambil untuk kita atasi masalah tersebut. And then kalau macam kita berada dalam satu situasi yang kita tak boleh nak handle seorang, okay, jangan malu untuk kita minta pertolongan orang lain. Okay, kita kena minta pertolongan orang lain sebab kadang-kadang tak semua benda kita mampu untuk kita buat seorang. So minta je tolong. And then yang ketiga adalah okay, selain daripada kita hadkan komitmen, daripada kenali situasi, sebagai seorang manusia juga kita boleh buat aktiviti kegemaran. Maksudnya sebab macam tadi Atika cakap, kita masing-masing ada aktiviti ataupun benda yang kita boleh buat bila kita stres. Okey, sebenarnya kan bila kita buat sesuatu aktiviti ni, dia betul-betul boleh bagi kita rasa macam segar balik, bagi kita refresh balik. Tak kisahlah korang nak buat hobi korang ke, macam kerja sukarela ke. Kadang-kadang kan ada orang yang dia macam suka buat kerja sukarela sebab benda tu boleh
tenangkan diri dia. Benda tu yes, boleh gembirakan diri dia. So buat je apa-apa yang korang rasa macam boleh happykan diri korang. Sebab selagi benda tu baik, benda tu tak mendatangkan kesalahan ataupun masalah kepada diri korang. And then amalan pemakanan yang seimbang. Okay, sebenarnya pemakanan juga adalah benda yang sangat penting untuk memastikan kita ni berada dalam keadaan yang badan kita dalam keadaan yang fit lah, maksudnya kita bila kita makan makanan seimbang, kita dapat nutrien-nutrien yang seimbang daripada pemakanan tersebut, daripada buah, daripada sayur. So sebenarnya benda tu boleh menyebabkan badan kita ni mengalami ada tekanan yang sihat, orang kata boleh jadikan badan kita yang sihat. So sebenarnya pemakanan juga adalah salah satu benda yang penting lah. Okay, sebenarnya banyak lagi tekanan, tapi daihatkan kepada beberapa saja. And then kalau macam ini tips untuk uruskan tekanan lah. Tapi kalau macam seseorang tu dia menghadapi satu masalah yang kita kata dia dah tak boleh handle. Contohnya kalau macam depression kan. So kalau kita ada kawan-kawan yang dia ada masalah depression ke, kita nampak dia macam dia dah tak boleh seseorang, kita kena bantu dia. So kita kena bantu dia lah, sebab kita tahu ada tempat-tempat yang kita boleh bawa dia ke, macam psikiatri ke apa-apa ke. So kita kena bantu dia untuk pulihkan dia. Okay, saya rasa itu saja daripada Dayah tentang pengurusan tekanan ni. Apa yang Dayah boleh simpulkan tentang kita punya sesi hari ni adalah banyak tekanan yang dihadapi oleh setiap individu yang ada, dan tekanan tu juga bergantung kepada situasi mereka, dan kita sebenarnya kena pandai hadapi sesuatu situasi tu, and then kita kena pandai untuk mengatasi tekanan yang kita hadapi. Sebab untuk jadi orang yang kita kata sihat, bukan setakat tubuh badan tapi mental juga, kita kena pandai susun kita punya jadual, dan kita pandai atasi apa masalah yang kita hadapi berdasarkan tips tadi, cadangan yang korang bagi tadi. So kita boleh follow benda-benda yang baik lah untuk kita elakkan diri kita daripada berlakunya sesuatu benda yang buruk. Okay, saya rasa itu saja. Mungkin kita akan jumpa lagi daripada sesi yang seterusnya. Itu saja. Ada apa-apa soalan? Ada. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih Dayah. Okay. Thank you. Okay, bye.